Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Hari ini kita sambung lagi pembelajaran sains tingkatan 5 KSSM bersama saya Cikgu Taufik Ibrahim. Hari ini masih lagi bab 1 mikroorganisma. So kita akan sambung 1.1 dunia mikroorganisma bahagian 2. Kita akan sambung berkenaan dengan 3 jenis mikroorganisma lagi, iaitu protozoa, bakteria dan virus. So dalam 1.1 dunia mikroorganisma, kita ada satu sahaja hasil pembelajaran bahagian 2. Yang pertama berkomunikasi mengenai mikroorganisma, iaitu protozoa, bakteria dan virus. So kita pergi satu persatu. Yang ketiga sambungannya ialah protozoa. Okey, protozoa kita tengok dahulu berkenaan dengan saiz. Kebanyakan protozoa merupakan mikroorganisma unisel yang bersaiz 5 hingga 250 mikrometer dan dapat dilihat melalui mikroskop cahaya yang berkuasa rendah ada di makmal sekolah. Okey, itu ialah contoh-contoh mikroorganisma protozoa dan mereka ini wujud secara berkoloni. Okey, kita pergi pula kepada bentuk dan struktur asas. Protozoa mempunyai pelbagai bentuk. Contohnya Paramecium spesies yang berbentuk seperti slipper. Tengok gambar rajah di bawah ni. Okey, macam slipper, terdiri daripada sitoplasma, ada silia, ada makronukleus, ada membran sel, selepas tu ada vakuol mengecut, ada mikronukleus, okey, dan ada vakuol. Seterusnya contoh yang kedua ialah ameba spesies. Okey, tidak mempunyai bentuk yang tetap. Apabila ameba bergerak, dia akan berubah-ubah bentuknya. Okey, contoh ameba ada sitoplasma, ada vakuol makanan, ada membran sel dan ada nukleus serta ada vakuol mengecut. So itu ialah bentuk dan struktur asas bagi protozoa. Seterusnya kita bertengok pula kepada cara pembiakan. Ada dua. Yang pertama sekali belahan dua, iaitu pembiakan secara aseks, dan yang kedua ialah secara konjugasi, iaitu pembiakan seks. Kita tengok dahulu kepada belahan dua, iaitu pembiakan secara aseks. Okey, membentuk dua sel anak yang mempunyai bahan genetik yang sama dengan induk. Okey, tengok prosesnya macam mana. Yang pertama akan berlaku pembahagian nukleus. Okey, nukleus akan terbahagi kepada dua. Kita tengok contoh di sebelah kanan ni, Paramecium spesies. Selepas itu akan berlaku pembahagian sitoplasma. Jadi dia membentuk dua sel anak yang sama genetik dengan sel induk. Okey, seterusnya kita tengok pula kepada pembiakan secara konjugasi ataupun pembiakan seks. Okey, Paramecium spesies juga. Okey, dua Paramecium spesies bertaup dan pertukaran bahan genetik akan berlaku. Okey, macam mana? Okey, ini ialah Paramecium, ada makronukleus dan ada mikronukleus. Okey, selepas itu makronukleus dan mikronukleus ini dia akan bertukar. Okey, contoh dia akan membahagi ataupun dia akan berkongsi maklumat. Okey, selepas itu dia akan membentuk 4 sel anak. Okey, kita pergi pula kepada nutrisi ataupun cara pemakanan. Okey, protozoa mengamalkan nutrisi yang pelbagai jenis. Okey, yang pertama sekali ada fotosintesis, contohnya Euglena spesies. Okey, sebab dalam Euglena spesies ni ada klorofil yang boleh menghasilkan makanan sendiri. Okey, selain itu protozoa juga membuat makanan secara parasit. Okey, parasit ni maknanya mendapatkan makanan ataupun nutrien daripada organisma lain, contohnya Plasmodium spesies. Okey, memperoleh nutrien daripada perumahnya. Okey, seterusnya kita pergi kepada yang fagositosis. Okey, macam mana ameba spesies dia mengambil nutrien ataupun cara dia makan. Okey, yang pertama sekali, bila ada makanan, ameba akan pergi ke arah makanan. Okey, ameba spesies akan bergerak ke arah makanan. Selepas itu ameba akan mengepung makanan menggunakan pseudopodium. Okey, pseudopodium ni merupakan kaki palsu, dia kepung makanan tersebut. Selepas itu vakuol makanan akan terbentuk di sekeliling makanan dan selepas itu makanan itu akan dicernakan dan nutrien itu akan diserap masuk ke dalam ameba spesies. Okey, itu cara ameba makanlah. Okey, seterusnya tengok kepada habitat. Okey, contohnya Paramecium spesies, ameba spesies. Okey, ameba Paramecium spesies biasanya berada di air tawar. Ameba spesies ni dia banyak sikit habitatnya. Yang pertama sekali berada di air tawar, berada di tanah yang lembap, berada di air laut dan juga boleh berada di perumah. Contohnya berada di air. So bila kita berenang, kita mandi sungai dan sebagainya, dia boleh masuk dalam saluran lubang hidung ataupun mulut kita dan boleh pergi ke otak kita. So kita dapat sakit lah. Okey, seterusnya kita pergi pula kepada bakteria. Okey, bakteria, kebanyakan bakteria merupakan mikroorganisma
Cytoplasma unicell yang bersaiz 0.2 hingga 10 mikrometer. Okey, dapat dilihat melalui mikroskop cahaya yang berkuasa tinggi. Okey, kalau protozoa rendah, yang ni tinggi sebab dia lebih kecil sedikit berbanding protozoa. Okey, so bentuknya, penamaan dan pengelasan bakteria adalah berdasarkan bentuk asas bakteria. Namanya berdasarkan bentuknya. Okey, tengok beberapa contoh. Okey, kalau berbentuk sfera ataupun coccus, okey, namanya akan jadi Streptococcus spesies. Okey, jadi namanya mengikut bentuk. Okey, yang kedua ialah berbentuk spilin ataupun spirillum. Okey, contohnya namanya Treponema pallidum. Okey, seterusnya berbentuk rod ataupun bacillus. Contohnya bakteria jenis Bacillus anthracis. Okey, selepas itu berbentuk koma ataupun vibrio. Ini merupakan contoh namanya Vibrio chlorea. Okey. Jadi struktur asas bagi bakteria, okey, kebanyakan bakteria mempunyai dinding sel. Okey, dinding sel ini merupakan ataupun memberikan bentuk dan sokongan kepada bakteria. Okey, terdiri daripada asid amino dan polisakarida. Biasanya dinding sel ni terdiri daripada selulosa, tapi untuk bakteria, dinding sel ini terdiri daripada asid amino dan polisakarida. Okey, sesetengah bakteria mempunyai kapsul untuk melindungi dinding sel. Okey, contoh kapsul di luar itu. Dan setengah bakteria juga mempunyai pili, iaitu rambut halus bulu yang membolehkan bakteria melekat pada permukaan yang tertentu, dan setengah bakteria mempunyai flagellum, iaitu seperti ekor. Okey, struktur seperti ekor untuk membantu pergerakannya. Okey, so kita pergi kepada struktur asas bagi bakteria. Ni dalam buku teks ada dinding sel, ada membran sel, ada bahan genetik di dalam tu, ada sitoplasma, ada kapsul yang melindungi bakteria tersebut. Selepas tu ada bintil glikogen, ada flagellum iaitu ekor, macam ekor untuk membantu pergerakannya. Okey, seterusnya kita pergi kepada cara pembiakan. Ada dua juga cara pembiakan bakteria, iaitu yang pertama secara belahan dua-dua, pembiakan aseks, dan yang kedua ialah pembiakan secara konjugasi, iaitu pembiakan seks. Kita pergi kepada belahan dua-dua dahulu, iaitu pembiakan secara aseks. Macam mana? Katakan ini ialah sel induk. Okey, jadi sel induk bakteria. Selepas itu dia akan membuat pembahagian bahan genetik. Okey, tengok gambar rajah tu ada dua bahan genetik. Selepas itu pembahagian sitoplasma nak membahagi dua, dan akhirnya akan terbentuklah dua sel anak. Okey, seterusnya tengok pula kepada pembiakan secara konjugasi ataupun secara pembiakan seks. Okey, kita tengok kat sini ada sebelah kiri tu sel penderma, sebelah kanan tu sel penerima. So macam mana? Yang pertama sekali dia akan membentuk tiub konjugasi di tengah itu. Okey, di dalam bakteria itu ada plasmid. Apa itu plasmid? Plasmid merupakan gelang kromosom yang berfungsi untuk memindahkan bahan genetik semasa proses konjugasi itu berlaku. Selepas itu, yang kedua ialah pertemuan antara dua sel. Okey, bila dah bertemu antara dua sel, selepas itu pemindahan bahan genetik berlaku apabila sebahagian plasmid didermakan. Sebab itulah plasmid itu gelang kromosom tadi itu fungsinya untuk memindahkan bahan genetik semasa proses ini berlaku. Selepas itu akan berlakulah sel anak, akan lahirlah ataupun akan terbentuklah sel anak dengan kandungan genetik yang sama. Okey, itu cara bakteria untuk membiak secara konjugasi. Okey, tengok cara makanan ataupun nutrisi. Bakteria ni ada yang secara fotosintesis yang menghasilkan makanan sendiri kerana ada klorofil, contohnya Rhodobacter capsulatus. Okey, selepas tu ada juga secara parasit memperoleh nutrien daripada perumahnya, dan ada juga secara saprofit iaitu memperoleh nutrien daripada organisma yang telah mati dan reput. Okey, seterusnya kita pergi kepada habitat tempat tinggal bakteria. Yang pertama sekali, bakteria boleh berada di udara, boleh berada di air, boleh berada di tanah, dan boleh berada pada bahan yang mereput. Contohnya Streptococcus aureus, okey, sering dijumpai di udara. Okey, boleh dijumpai di bahagian atas salur pernafasan dan juga di permukaan kulit. Okey, satu lagi contoh Escherichia coli, sering dijumpai di dalam air tercemar yang boleh menyebabkan kita ni cerit berit dan sakit perut dan sebagainya lah. Okey, seterusnya kita pergi kepada ciri istimewa bakteria. Okey, contohnya Bacillus anthracis ini
Okey, Bacillus anthracis ini dia ada endospora. Dia membentuk endospora. Untuk apa? Spora yang endospora ni apa? Spora yang terbentuk dalam sel bakteria dan mempunyai permukaan perlindungan yang kuat. Itu ialah endospora. Kita tengok contoh fungsinya untuk apa? Supaya dapat bertahan dalam persekitaran ekstrim. Contohnya dalam keadaan terlampau panas, terlampau sejuk, dalam keadaan kemarau ataupun dalam keadaan kekurangan makanan. Jadi apabila endospora ataupun apabila bakteria ni dah sesuai dengan keadaan itu ataupun persekitarannya sesuai, endospora akan pecah untuk pertumbuhan. Jadi selepas pecah dia akan bercambah untuk membentuk bakteria baru. Contohnya di sini endospora Bacillus anthracis. So di luar tu ialah permukaan perlindungan. So apabila keadaan persekitaran sesuai, jadi endospora tu akan pecah dan spora tu akan bercambah untuk dia punya pembiakan lah, tumbuhan baharu. So ini ialah endospora. Ada dua lah. Yang pertama sekali permukaan perlindungan dan spora di dalam bakteria tersebut. Okey, seterusnya kita akan pergi kepada mikroorganisma yang terakhir iaitu virus. Okey, merupakan mikroorganisma yang paling seni. Okey, mempunyai saiz kurang daripada 0.5 mikrometer. So tak boleh tengok menggunakan mikroskop cahaya berkuasa rendah ataupun tinggi. Kita kena tengok menggunakan mikroskop elektron. Jarang di sekolah ada mikroskop elektron ini. Okey, jadi virus yang berlainan jenis mempunyai bentuk yang berbeza. Tengok sikit apa bentuk-bentuk virus. Okay, yang pertama sekali berbentuk sfera, contohnya virus influenza. Okey, seterusnya di dalam tu ada RNA ataupun bahan genetik dan di luarnya ada lapisan protein. Selepas itu ada yang berbentuk seperti helix, okey, seperti virus mosaic. So di tengahnya ada RNA ataupun bahan genetik, di luarnya lapisan protein. Selepas itu ada berbentuk polyhedral. Okey, so contohnya seperti adenovirus. So di dalamnya ada DNA, ada lapisan protein dan di luarnya ada glycoprotein. Selepas itu ada gabungan helix dan polyhedral, gabungan antara bentuk helix dan bentuk polyhedral. Okey, membentuk kompleks. Contohnya seperti bacteriophage. Okey, so di tengah tu ada DNA dan ada lapisan protein. Okey, seterusnya kita pergi kepada struktur asas virus. Terdiri daripada berbenang asid nukleik. Okey, selepas itu dalam asid nukleik itu ada asid deoksiribonukleik ataupun DNA ataupun asid ribonukleik ataupun RNA. Okey, jadi asid DNA dan RNA ini dilindungi oleh lapisan protein. Okey, seterusnya lapisan protein itu namanya kapsid. Okey, seterusnya menentukan bentuk virus. Jadi kapsid ini menentukan bentuk virus tersebut. Contohnya virus influenza tadi, di dalamnya ada RNA dan di luar itu ialah lapisan protein ataupun kapsid. Okey, jadi kapsid inilah yang memberi bentuk kepada virus. Okey, seterusnya kita pergi kepada ciri khas virus. Virus tidak mempunyai ciri hidup di luar perumah. Okey, jadi virus ini dia tidak menjalankan respirasi, dia tak ada perkumuhan, dia tidak melakukan pertumbuhan dan tidak bergerak balas terhadap rangsangan. Okey, tetapi virus ini membiak dengan cara menjakiti sel perumahnya. So virus ni boleh dikatakan bakteria ataupun bukan bakteria, mikroorganisma yang jahat lah. Okey, so mereka boleh menjakiti sel perumah. Okey, contohnya dia boleh jangkiti bakteria, dia boleh jangkiti haiwan dan dia boleh jangkiti tumbuhan, termasuklah kita lah manusia. Okey, tengok proses pembiakan dia, macam mana cara dia menjangkiti sel perumahnya. Contoh sini kita guna sel perumahnya bakteria. Okey, katakan di situ virus akan melekatkan diri pada permukaan sel perumahnya. Contoh dekat sini ialah sel bakteria. So tengok dekat atas tu, itu ialah bakteria. So virus akan datang lekatkan diri pada bakteria. Okey, selepas itu virus akan menyuntikkan bahan genetiknya iaitu DNA ke dalam sel bakteria. Tengok bahan genetik virus itu, dia akan masuk ke DNA, masuk ke bahan DNA bakteria. Okey, selepas itu bahan genetik virus tadi akan mengambil alih kawalan sel bakteria, okey, dan membahagi dan menggunakan bahan di dalam sel bakteria untuk membina lapisan protein ataupun kapsid. Okey, dia mengambil alih, dia ambil alih kontrol bakteria tadi. Lepas tu dia membahagi, lepas tu dia membina lapisan kapsid tadi. Okey, selepas itu tengok seterusnya, selepas itu bilangan virus baharu yang dihasilkan di dalam sel bakteria semakin bertambah.
Okey, semakin bertambah. Selepas itu, apabila dah banyak bilangan virus dalam sel bakteria tersebut, virus akan memecahkan sel bakteria. Selepas itu, virus tadi akan membebaskan diri untuk menyerang bakteria-bakteria yang lain dan dilakukan benda yang sama. So, dia boleh menjangkiti sel-sel bakteria yang lain. So, sangat bahaya. Okey, so saya bagi info sedikit betapa bahayanya virus ini. Kita tengok kepada coronavirus. Coronavirus ni merupakan keluarga besar bagi virus. Okey, jadi virus jenis coronavirus ini boleh menjejaskan saluran pernafasan dan menyebabkan gejala seperti sesama. Okey, kita tengok sikit contoh-contoh coronavirus. Yang pertama ialah SARS, okey, iaitu Severe Acute Respiratory Syndrome yang ditemui pada tahun 2002 di Guangdong, China dan meragut hampir 774 nyawa. Yang kedua ialah MERS coronavirus yang ditemui pada tahun 2012 di Arab Saudi dan telah meragut lebih 858 nyawa. MERS ni apa? Middle East Respiratory System, sebab dia ditemui di Timur Tengah. Selepas itu yang paling famous sekarang ialah COVID-19 yang ditemui pada 31 Disember 2019 di Wuhan, China. Setakat hari ini, okey, setakat slide ini, iaitu pada 21 Februari 2021, 2.46 juta nyawa telah terkorban. Di Malaysia, kita dah 1056 orang dah meninggal dunia. Okey, so negara yang paling teruk terjejas ialah negara USA ataupun Amerika Syarikat, iaitu memakan nyawa lebih kurang 499,000 nyawa. Okey, jadi sangat bahaya. Jadi kita kena nilah cara untuk mengelakkan virus ni. Kita jaga keselamatan diri, kebersihan diri dan penjarakan fizikal. Okey, jadi setakat tu saja. Boleh cuba jawab soalan yang saya sediakan di bawah ini dengan cara awak tekan link di description video di bawah ini. Dan jangan lupa untuk tekan subscribe, okey, di button subscribe. Terima kasih kepada yang dah subscribe, dan boleh juga like page saya iaitu page Facebook Cikgu Taufik Ibrahim. Jadi kita akan sambung pembelajaran seterusnya, iaitu masih lagi 1.1 dunia mikroorganisma bahagian 3. Bukan bahagian 2, bahagian 3, kewujudan mikroorganisma dan faktor yang mempengaruhi pertumbuhan mikroorganisma. Kita akan buat sedikit penerangan berkenaan dengan eksperimen di mana kita boleh tengok macam mana mikroorganisma itu wujud di persekitaran kita dan faktor yang mempengaruhi pertumbuhan mikroorganisma melalui eksperimen secara visual saja. Okey, jadi terima kasih. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum dan selamat sejahtera.